Hari yang mendung hari ini, seakan-akan tahu kekecewaan di hati yang sudah lama terselindung. Masyarakat Melayu sinonim dengan setiap hari makan nasi, tapi kita peminat MU setiap hari kena bahan dengan nasi. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Jaslin Football. Bersama aku Faris Ikhwan dalam video sembang bola sepak kali ini. Walaupun agak kecewa, berat hati, tapi video harus diteruskan. Sebelum kita nak go into the main topic, nak bahan tim sendiri, kita bahan dulu tim orang lain yang turut mengalami kekalahan minggu ni. Chelsea kalah di stadium sendiri, Stamford Bridge, 1-0 dengan Nottingham Forest. Punyalah teruk Chelsea ni, dengan tim hutan pun boleh kalah. At least MU menang lah lawan tim hutan. Macam mana ni Chelsea? Aku pelik betul ya. Owner dah baru, coach dah baru, player pun majority semua dah salin baru, tapi formation still sama. Guna 5 defend, 3 centre back. Dalam game ni Chelsea pegang bola sebanyak 77% possession. Shot tercipta 21, tapi on target 2 je. Gol jangan cakap lah, kosong lah. Jadi conversion daripada segi attacking mereka dalam penghasilan gol tu sangatlah tak efektif. Jadi kepada Pochettino, aku nak nasihatkan hang, walaupun hang tak faham bahasa Kedah aku, lepas ni pakailah 4 orang di bahagian defending tu. Hang sebelum ni pun bukannya pakai 5 defense sangat. Tengok Spurs, walaupun selepas zaman Conte tukar je manager baru, okey je main 4 at the back. Siap depa punya fullback boleh main inverted dengan selesa lagi. Jadi apa alasan hang Pochettino nak kekalkan juga DNA 5 defend dekat belakang ni, dan bagilah kelebihan player di bahagian depan midfield ataupun attacking dalam merangka mencari gol. Ini hang pegang bola je, main passing je, biar main futsal. Gol yang Chelsea bolos tu pun hasil daripada first kesilapan Caicedo. And then dah Caicedo kat depan tu silap, dekat belakang tu Thiago Silva kena oleh lagi. Tapi centre back Chelsea ni langsung tak agresif dalam mengekang kemarahan player Nottingham Forest tu. Lagi-lagi Awoniyi ni, even kita pun dah tahu Awoniyi ni setiap game confirm contribute goal. Sebelum ni dia score setiap match, my game ni dia berjaya sumbat assist. Gila betul lah Awoniyi ni, setiap game contribute baik. Cuma kali ni gol dijaringkan oleh bekas player MU pula, Elanga. Aduh, depa kata sebab apa Elanga ni boleh score lawan Chelsea? Sebab Elanga punya hairstyle tu lebih kurangnya player-player Chelsea. Depa pening. Depa pening nak marking. Ni perancang player sendiri. Lalah dah kena 1-0. Dah kena bolos tu tak apalah, tapi yang penting macam mana hang nak comeback boleh menang dalam game ni. Itu masalah Chelsea. Dengan Mudriknya barai, memang tak boleh pakai langsung player 100 juta ni. Lepas tu Nicolas Jackson yang lawan Luton Town itu boleh score, tapi bila main game ni, satu umpanan daripada Raheem Sterling memang dah cantik lah, depan gol, keeper dah terterap jatuh dah, tapi Jackson pupi tonyoh bola tu naik ke atas. Aduh, aku rasa sumpahan striker di Chelsea ni memang takkan hilang lah. Last time Chelsea ada striker Drogba je lah yang betul-betul promising. Lepas tu start Torres lah, Higuain lah, tatah mana alam sampailah ke Jackson ni, haram tak ada apa pun. Game seterusnya Burnley kalah 2-5 kepada Tottenham Hotspurs. Spurs aku memang tak jangka begitu cemerlang. Dalam game ni aku ingatkan kan depa kena bolos dulu kan 1-0 kan. Bila tengok full time no korom 5-2 depa tibai. Heung-min-son berjaya merekodkan hat-trick dia yang keempat dalam Premier League. Memang successful lah. Padahal awal-awal musim ni aku tengok dia memang dah tak lego lah. Musim lepas pun dia dah start slow dah. So tak sangka lah pula musim ni dia boleh meletup. Dan untuk game ni Heung-min-son diletakkan sebagai striker. Mungkin lepas coach dia dah tengok Richarlison ni haram tak boleh pakai. Tak silap aku game lepas kot, rating ke semua player Spurs semua hijau. Kira cemerlang lah, main dekat Richarlison dah warna oren ke merah dah, memang teruk lah. So dia memang deadwood dalam Spurs tu. Dalam hat-trick Son ni, 2 gol yang Son jaringkan di assist oleh player Israel, amboi, yang bernama Solomon. Aduh, aku dengan Spurs ni dah lah ada sumbangan melalui subscription aku terhadap AIA Takaful ni. So sedikit sebanyak aku menyumbang kepada klub Tottenham Hotspur ni. Tapi mereka ada player Israel pula. Aduh, aku kecewa lah.
Tapi untuk performance kelab okey lah. Solomon ni entah mana alam dan aku ada baca sikit pasal dia ni. Dia ni Spurs ambil dia free agent je. Free je. Dia daripada kelab Shakhtar Donetsk. Kelab di Ukraine tu, yang mana waktu dekat Ukraine tu, player-player daripada negara selain Ukraine, mereka dibenarkan oleh FIFA untuk membatalkan kontrak dekat kelab mereka kalau dekat Ukraine. Sebab risau keadaan peperangan antara Ukraine dengan Rusia. So musim lepas sebenarnya Solomon ni dia loan ke Fulham, and then bila dah habis loan dia kembali ke Shakhtar Donetsk, dia berpindah secara free lah ke Spurs. Dan memang berbaloi lah untuk Solomon ni berjaya hasilkan 2 assist dalam game ni kan. Aku rasa ni penampilan pertama dia kan, dia sebagai first 11 kan. So memang meyakinkan dan memang dia boleh ambil lah posisi Son tu, dan Son boleh main dekat striker lah. Cumanya aku tengok sebab Tottenham ni boleh menang besar dengan Burnley ni pun, Burnley ni walaupun kena macam mana pun, dia tetap main secara open. Dia tak ada bermain secara low block. Dia pun still maintain high defense and then press juga kan. That's why Son boleh buat larian ke depan. Dia ada ruang sampai Pedro Porro pun boleh bagi assist macam De Bruyne lah ke depan tu. Jadi seronoklah Spurs pada musim ni. Memang tak jangka dia pun perform. Dan sekarang ni dia pun berada di tangga kedua di bawah Man City. Dan goal score dia sebanyak 11 dan menyamai dengan Man City. Gila-gila lah pandai jaringkan gol. Bercakap pasal Man City menang besar menentang Fulham di Stadium Etihad, menang 5-1. Selesa lah, tak ada masalah. Walaupun Kevin De Bruyne first game dah injured, tak dapat nak main pada awal musim ni, aku tengok even Haaland pun boleh survive juga. Dekat bahagian midfield tu sekarang ni Kovacic lah yang berada di sebelah Rodri dalam membantu bahagian midfield kan. Kat depan sikit Alvarez. So dekat situ pergantian Kevin De Bruyne yang dilakukan oleh Kovacic dah semakin selesa lah aku nampak. And then untuk Haaland yang orang kata sebelum ni apa-apa Haaland ni Kevin De Bruyne je kena sumbat. Tapi untuk kali ni aku tengok dah tak ada masalah dah. Ada Alvarez boleh sumbat. 2 gol Haaland, Alvarez yang assist. 1 assist, 1 Alvarez dapatkan penalti lah. Dia kena tackle kan. Dan aku nampak Foden pun ada try juga untuk cari Haaland dekat depan tu, cuma tak menghasilkan gol lah. Dan untuk signing baru mereka, Jeremy Doku yang bermula dalam game ni, so far aku tak nampak apa-apa lagi. Dan kita pun tak perlu nak expect tinggi sangat, sebab kita pun tahu player-player baru ni di bawah kendalian Pep Guardiola ni tak adalah terus meletup pun. Even Haaland, kalau kita ingat first game dia waktu main Community Shield menentang Liverpool, dia tak dapat skor, dia miss lagi. Dan waktu tu dia membuatkan Nunes nampak lagi bijak dan lebih perform daripada Haaland. So Jeremy Doku nanti lama-lama dia dah adapt, memang meletupnya, tak ada masalah. Yang masalah Grealish tu. Senyap je walaupun harga 1 juta, tak dapat main sangat, tapi orang tak condemn pun Aku perhati je. Cuma dalam game ni ada 2 benda yang tak aci gila lah untuk Man City. Yang pertama adalah gol tandukan Ake sewaktu corner tu. Yang mana bila dia tanduk tu ada Akanji yang dalam keadaan offside. Dia menghalang pemandangan Bernd Leno. Waktu tu ref tak bagi offside tapi bagi aku rasa tu offside Sebab memang jelas sekali dia menghalang pemandangan Leno. Dan bila mana bola lalu kat celah-celah Akanji tu pun, Leno agak teragak-agak untuk nak dive ke tidak. So Leno dive lambat dan bola pun dah masuk gol. Satu lagi yang tak aci mengenai Man City dalam game ni, selalunya penggunaan AI, Artificial Intelligence, diguna pakai mungkin dalam nak buat art, nak buat music ataupun nak jadi DJ radio pun dah orang pakai AI. Tapi Man City dalam game ni pun pakai AI juga. Itu Erling Haaland tu. Ingat orang tak perasan tak? Dah 4 game Haaland main musim ni, dia punya record score gol tu sama je macam musim lepas. First game 2 gol, second game langsung dia tak score, third game 1 gol, dan game keempat dia hat-trick. Kita tengok next game, game kelima, kalau kita tengok record season lepas, dia hat-trick lagi. Tapi ni nak lawan West Ham ni tak mudah juga Kalau dia berjaya dapat hat-trick, confirm Haaland tu memang kena bedah. Tengok, takut dalam tu sebenarnya dia adalah robot, ada pakai bateri. Bukan beli sangat. Mungkin dia adalah produk Elon Musk. Sikit aku nak sentuh pasal Fulham ni. Fulham dalam game ni mereka bermain tanpa Palhinha lah, yang hampir-hampir saja boleh join Bayern Munich dalam transfer window hari tu. Tapi last minute collapse. Bayangkan Palhinha dah sampai dah dekat Bayern tu, dia dah takat gambar dah, dia dah buat medical test dah lepas dah, tinggal nak sign kontrak je. Tapi disebabkan Fulham ni bengap tomato, Fulham ni tak berjaya mendapatkan replacement Palhinha.
Dengar kata dia cuba untuk sign Wesley Fofana, lepas tu Højbjerg ataupun McTominay. Semua tak dapat. Lalah deal tu terus cancel dan Palhinha terpaksa naik flight balik ke England balik. Memang kesian untuk Palhinha ni. Dan aku rasa Palhinha walaupun dia kembali ke skuad Fulham dengan benda-benda macam ni jadi, aku rasa dia pun tak enjoy dah nak main dekat Fulham ni. Tapi Palhinha masih ada harapan yang mana CEO Bayern ada bagi hint yang kata depa nak sign juga Palhinha ni waktu winter transfer window nanti bulan Januari. Sebabnya Tuchel memang geram lah. Tuchel minta nak CDM tapi tak dapat-dapat. Sampai hujung-hujung baru kalut nak sign kan. At last tak berjaya juga. So by hook or by crook, bulan Januari Bayern Munich kena dapatkan juga CDM seorang. Dan Palhinha lah target utama mereka. Kalau lepas ni berubah angin, itu terpulang lah. Seterusnya game Brighton menentang Newcastle. Dua tim yang tengah sedap, tengah naik untuk musim ni dan musim lepas. Tapi untuk game ni berpihak kepada Brighton menang 3-1 lawan Newcastle. Brighton ni dalam diam-diam, mereka ni merekodkan kelab yang menjaringkan gol terbanyak dalam Premier League sebanyak 12 gol. Mengatasi Spurs dan juga Man City yang menjaringkan 11 gol. Dan kita tengok dengan mudahnya Brighton menjinakkan skuad Newcastle yang pada awal musimnya nampak macam solid. Lepas tu bila Newcastle jumpa dengan fixture-fixture susah, mereka pun dah semakin down. Dan bila lawan dengan Brighton ni, mungkin boleh bounce back lah. Tapi macam mana nak bounce back? Bila mana awal-awal game, Nick Pope ada buat double mistake. Dia clear bola tu dapat kepada Estupinian. And then rembatan daripada player Brighton, dia tak berjaya tagak kemas. Dan apa lagi, Evan Ferguson depan-depan gol, dia rembat lah 1-0. Lepas tu Evan Ferguson tak duduk diam, dia berjaya sumbat hat-trick weh. Evan Ferguson ni adalah player keempat termuda dalam sejarah Premier League merekodkan hat-trick. Antara nama yang familiar, Michael Owen lah. Dan aku tengok cara permainan Evan Ferguson ni macam Harry Kane juga. Dia tinggi, boleh heading. Dia laju tak laju pun, tapi dia punya finishing tu memang clinical gila. Yang tu yang best tu. Tengok lah, dia shoot daripada luar kotak, masuk je. So ready lah Chelsea. Bulan Januari ni offer 100 juta, 200 juta lah dekat player ni. Memandangkan Nicholas Jackson pun tak perform well. Nampaknya Evan Ferguson ni memang target utama lah. Punca utama yang aku nampak sebab Newcastle ni boleh tewas kepada Brighton. Okey lah, gol pertama tu mistake Nick Pope. Tapi lagi dua gol tu nampak sebab Evan Ferguson ada chance dalam melakukan shooting adalah gap daripada defender kepada midfielder tu terlalu luas. Newcastle ni tak ada seorang central defensive midfielder yang berperanan sebagai destroyer. Dia lah tolong sauk semua yang ada di bahagian defense tu sebelum player opponent dapat melakukan rembatan. Contoh paling mudah, hampa tengok gol kedua Evan Ferguson yang dia shoot daripada luar kotak tu. Bila mana Ferguson terima bola dekat tengah tu, defenders Newcastle auto ke belakang. Mereka langsung tak ada seorang pun yang commit memberi kekangan lah kepada Evan Ferguson. Dan Evan Ferguson dengan mudah lah dia dapat space, dia timing dia punya shot and then masuk elok penjuru gol. Satu-satunya kelab Big Six yang berjaya merekodkan clean sheet iaitu Liverpool menang mudah 3-0 menentang Aston Villa. Kalau nak ikutkan, bila mana lawan Aston Villa ni tidaklah kerja yang mudah. Lagi-lagi bila centre back merangkap kapten ni pun Virgil van Dijk kena red card, tak dapat main lawan Aston Villa ni. Jadi aku jangkakan Liverpool boleh menang, tapi mereka akan bolos juga satu gol at least. Sebab partnership untuk game ni adalah Joel Matip dan juga Joe Gomez. Yang mana dua-dua ni pun sebenarnya centre back yang tak boleh nak harap juga. Sampaikan dalam game tu pun Matip ada buat mistake juga. Dia pergi back pass ke belakang dan memberi corner kepada opponent. Tapi nasib baiklah dapat juga clean sheet. Mereka pun tak kena serang sangat oleh Aston Villa. Sebabnya yang pertama adalah Liverpool bijak. Mereka kill the game pada awal-awal first half tu. Minit ketiga Szoboszlai dah rembat masuk gol lah daripada luar kotak ke atas line, lebih kurang lah. Hasil daripada corner kick daripada Trent Alexander-Arnold. And then minit ke-22 Liverpool jaringkan gol kedua, on goal daripada Matty Cash. Tapi kita anggap je lah macam Darwin Núñez score kan. Sebab dia shoot tu kena tiang. Nasib baiklah kena balik Matty Cash masuk dalam gol. Kalau tak memang kena troll lah tu. Elok Núñez ni score 2 biji pada minggu lepas. Bila main minggu ni dia buat hal balik. Dia dah miss balik, tapi dia improve lah daripada segi miss dia tu. Tak ada lah ke laut. Dia ketiang pula kali ni. So first half dah 2-0, dah berada dalam zon selamat dah.
masuk ke second half, dapatkan gol ketiga tu sebagai bonus je daripada Mo Salah. Itu pun Darwin Núñez punya assist tu pun macam tak sengaja je. Dia pun terspin bola tu dan kebetulan Salah berada di belakang, sumbat masuk gol. 3-0, mudah untuk Liverpool. Cara Liverpool ni patut dicontohi oleh semua big team yang lain yang cepat-cepat untuk potong siap-siap motivation player opponent tu. Macam Aston Villa, kalau lah mereka tak bolos 2 gol awal tu, aku rasa mereka boleh do something dengan cara counter attack mereka. Nampak macam berbahaya, tapi disebabkan dah kena 2-0 first half, moral pun dah down lah. Player Liverpool yang perform dalam game ni memang aku puji gila Trent Alexander-Arnold. Mungkin daripada segi defending tak ada lah kena banyak sangat, cuma aku nampak lah komitmen dia dalam mengekang kemarahan player Aston Villa tu. Aku tak ingat waktu bila, tapi dia memang bersungguh-sungguh lah. Dia berlari ke belakang untuk track back balik player opponent. Tu memang improvement daripada segi defending. Tapi yang memang kau-kau daripada Trent Alexander-Arnold ni, dia lah paling banyak buat long pass ke depan, key passer siapa semua. Dan dalam game ni dia berjaya cipta satu assist kepada gol Szoboszlai tu. Jadi bermakna Trent Alexander sekarang ni mempunyai assist lagi banyak daripada player-player macam Mesut Ozil, Juan Mata dan juga Eden Hazard dalam Premier League. So nampak, dengan baru berumur 24 tahun dan dia seorang defender, tapi dia berjaya mengatasi rekod assist daripada 3 player yang kita semua dah kenal. Memang power daripada segi assist. Dan lagi seorang, tak lain tak bukanlah Dominic Szoboszlai. Yang ni semua fan Liverpool memang kaki claim habis lah. Yang kata dia lah the best midfielder dalam Premier League sekarang ni. Tak apalah, ikut mereka lah sebab mereka pun tengah menang sedap kan. Aku nak cakap lebih pun tak boleh sebab tengah kalah ni. So, mereka nak bandingkan dia dengan Steven Gerrard ke. Tak kisah, janji jangan sleep je. Okay. So memang aku puji Szoboszlai ni. Dia memang seorang midfielder yang berbaloi gila Liverpool beli. Cuma aku nak tengok macam mana Ryan Gravenberch Liverpool nak pakai dia pula nanti kan, untuk melengkapkan midfielder yang mereka salin kat tengah tu. Game terakhir, ini dia game yang paling sensasi yang kita nak cerita dekat sini. Arsenal menang 3-1 menentang Manchester United. Game ni sebelum start aku tak jangka pun MU boleh menang. At least MU seri lah lawan Arsenal ni. Sebab rekod MU dekat Emirates ni sangatlah buruk. Dalam 6 pertemuan, 5 kali Man U kalah dan 1 kali seri. Last time MU berjaya menang di Stadium Emirates ni pada tahun 2019 dalam kejohanan FA Cup. Yang mana perlawanan tu, waktu tu Jesse Lingard berjaya skor dan dia pergi celebrate moonwalk pula depan fan Arsenal. Mau tak panas weh. Kalau hang tengah kena, lepas tu hang tengok Jesse Lingard tengah menari depan hang, mau tak panas Arsenal ni. Sebab itulah sampai mereka punya geramnya Arsenal dekat Emirates terhadap Man United ni. Sampai sekarang Man United tak boleh menang. Lingard punya pasal lah, kita punya lot. Walaupun Man United kalah, tapi dalam game ni mereka bermula dengan baik. Yang mana first half mereka berjaya dapatkan 55% possession. Apa puncanya Man United boleh pegang bola banyak dekat first half ni? Puncanya adalah keeper Onana. Mungkin ramai yang kecam, ramai yang tak suka Onana ni sebab dia punya dari segi shot stopper, dia punya dive dia tak ada lah sehebat David De Gea. Ya, itu aku akui. Tapi dia punya pengaruh dalam the whole game yang kita boleh tengok in the bigger picture, itu lebih penting. Yang mana kalau kita tengok disebabkan Onana punya ketenangan, dia boleh bawa bola ke depan dan dia boleh absorb pressing daripada player Arsenal tau. Kadang-kadang 2 orang sampai pressing dia relax ya, dia bagi through ball di celah-celah 2 player Arsenal tu. So Man United ada advantage untuk marah ke depan. Tapi itulah, banyak kali player MU ni sia-siakan peluang. Depa duk long pass ke depan sampai sudah tak ada apa pun. Yang depa long pass ke depan tu, masalahnya kat depan ada Anthony Martial. Bukannya depan tu ada Wout Weghorst ke, ada Cristiano Ronaldo ke. Depa lupa ke kat depan tu Martial. Martial tu langsung aerial duel, tak pernah menang pun. That's why MU walaupun pegang bola tapi langsung tak ada progresif di final third tu. Sebaliknya untuk Arsenal, depa yang mula ada peluang dulu. Daripada Kai Havertz, bola lalu depan dia, dia pergi sepak tak kena pula. Aduh, Kai Havertz ni. Kai Havertz ni, main dekat midfield pun dah barai. Ini ada peluang dalam kotak pihak lawan pun dia tak boleh nak finish. Dan aku tengok dalam game ni pun,
Kai Havertz ni sebenarnya dia punya posisi yang terbaik di bahagian final third. Tapi tak tahu macam mana, dia selalu berada di kawasan yang agak deep. Dia jarang untuk press ke depan. Nampak malas jugalah. Aku tak sure daripada segi taktikal ke apa. Tapi tengok bila Kai Havertz digantikan dengan Fabio Vieira, sekali lagi Vieira dapat perform lebih bagus daripada Kai Havertz sendiri. Terima kasih juga pada Havertz. Dia punya miss pass tu sampai dapat peluang Man United jaringkan 1 gol hasil daripada counter attack Christian Eriksen. Dia punya throw ball tu memang cantik kepada Rashford, dan Rashford cut inside sikit and then dia score. Tapi itulah, tak sempat lagi fan-fan MU celebrate dengan habis, dengan puas, dah kena bolos oleh jaringan Odegaard pula. Aku tengok gol Odegaard ni memang mistake daripada Eriksen. Eriksen tadi waktu skor bagus, dia assist. Tapi bila bolos, dia pula yang buat mistake. Mungkin dia pun dalam hati dia tengah seronok lagi, sampaikan dia lupa untuk jaga positioning dalam mengawal pergerakan Odegaard di belakang dia. Ada space yang luas untuk Odegaard terima bola. Odegaard ni jangan bagi chance dekat dia. Confirm dia shoot, memang clinical, masuk gol, 1 sama. Dalam game ni ada 3 kontroversi berkenaan dengan keputusan referee. Yang pertama, Havertz kena tackle dalam kotak penalti tu kan. Yang mana aku dah risau ini nampak kalau tak ada VAR memang dapat penalti lah ni kat Arsenal ni. Sebab ref pun dah tube kan. Nasib baik ada VAR dan dia tengok balik dengan terperinci. Nampak Havertz ni kena touch sikit dia. Memang terlalu soft sampai dia pun rebah. Dia ni dah lah nampak pemalas. Bila dia rebah pun nampak slow je. So ref pun bengang, tak bagi penalti kepada Arsenal. Tak meyakinkan lakonan Havertz tu. Kena berlatih lagi. Bukan setakat cara permainan bola sepak, tapi cara lakonan tu. Mungkin kena panggil Luis Suarez. Kontroversi yang kedua, Højlund kena block dengan Gabriel. Sewaktu Højlund nak dribble pas Gabriel, tapi Gabriel bukan tahan pakai kaki, pakai body ke apa. Dia terus dakapnya Højlund tu sampai kedua-dua jatuh rebah lah. Dalam game waktu tu mungkin nampak macam 50-50 lah. Nampak macam body lah. Tapi bila dah habis game, bila kita tengok balik playback lagi-lagi dalam slow motion, memang jelas nampak fall Gabriel dia dakap Højlund tu sampai macam main rugby lah senang kata. Sampai rebah lah dua-dua tu. Dan langsung tak ditiupkan whistle. So aku memang kecewa dan benda tu memang aku rasa patut penalti untuk Man United. Yang ketiga, gol Garnacho. Waktu ni memang bersorak gempak gempita lah. Fan-fan MU ingatkan dah boleh comeback, dah boleh menangkan game ni, skor di hujung-hujung game kan. Sekali dinafikan oleh referee sebab offside sikit je. Decision daripada Gabriel yang melompat ke depan sikit tu memang bijak gila. That's why aku pelik kenapa Gabriel ni tak dimainkan. Bila Gabriel ni main partner dengan Saliba balik, tengok memang perform defending Arsenal ni. Dan Ben White ditolak ke kanan balik pun, tempat yang dia selesa, memang perform juga, tak ada masalah. Nak dibandingkan dengan duo centre back MU sekarang ni, Masya Allah, sangatlah mengecewakan. Mula-mula Martinez kena keluar sebab injury. Dah masuk Maguire, aku dah risau dah. And then minit 80 lebih, Lindelof pula kena keluar, digantikan dengan seorang lagi legend, Jonny Evans. Waktu ni aku dah start pasrah mampu kalau kena counter memang cirit nak ligan. Masuk minit 96, corner kick daripada Arsenal, tak ada siapa yang kawal di far post, dapat kepada Declan Rice. Declan Rice shoot, kena pula kaki Evans. Malang betul lah. Waktu ni memang sedih gila. Betul-betul hujung minit 96 tu. Itu adalah winning goal yang paling hujung dicatatkan pertempuran antara Arsenal dengan Man United ni. Dan waktu tu pun ada isu juga yang mana Gabriel sekali lagi dia macam ada lakukan foul terhadap Jonny Evans. Tapi bagi aku itu adalah 50-50 pergelutan yang sama rata je. Tak ada lah terlalu foul pun. Dan nampak pun macam Jonny Evans pun ada peluk Gabriel juga. Tapi Jonny Evans berjaya bangkit. Daripada dia bangkit dia jatuh kan. Kalau lah Even jatuh waktu tu, tak adalah bola kena kaki dia, deflect masuk gol kan. Tak cukup 2 gol Arsenal bagi. Dia bagi gol ketiga pula. Yang ni tak boleh nak buat apa lah. Kalau centre back MU pun ada Maguire dengan Jonny Evans, nak harap apa dengan counter attack daripada Arsenal ni. Satu assist cantik daripada Fabio Vieira lah, yang menggantikan Havertz. Terus ada hasil tu kan. Dan Gabriel Jesus pun masuk, terus menjaringkan 1 gol. Memang permulaan dia yang baik lah.
yang kembali daripada kecederaan kan. Maka berakhirlah kekalahan Man United 3-1 di Stadium Emirates ni. Aku ingat kekecewaan fan MU berakhir kat situ je. Tapi tidak guys. Keesokannya bangun pagi kita digemparkan dengan berita Zahid Hamidi dibebaskan. Bukan. Berita pasal isu Sancho dengan Erik ten Hag pula. Aku pun terkejut juga sebab apa Sancho ni tak dimasukkan langsung dalam skuad menentang Arsenal ni. Aku ingat ada kat SAP, tapi dekat SAP pun lesap. Rupa-rupanya di sebalik tu Erik ten Hag memang tak puas hati lah dengan performance Sancho waktu training. Adalah orang jumpa balik klip-klip yang mana Sancho dia tak begitu serius dalam training kan. Itu tak apalah, itu permainan media lah. Cuma yang penting Erik ten Hag yang lebih tahu pasal player-player dia sewaktu dalam training camp, apa yang player-player dia buat. Dan bagi aku apa yang decision manager tu buat, kita kena respect lah. Tapi tidak untuk Sancho. Dia balas balik, dia pun buat keluar statement juga dekat social media, membidas balik kan. Bagi aku tu satu benda yang tak patut lah untuk player. Dia kena hormat lah dia punya boss kan, dia punya manager. Kalau hang tak hormat, memang susah lah hang nak survive dalam team tu. Dengan pembelian harga mahal Sancho ni, kecewa lah, kita expect tinggi daripada dia tapi dia tak boleh nak deliver. Dengan perangai dia macam ni, aku rasa elok lah dia pergi cari kelab lain. Walaupun player tu tak perform sangat, tapi tingkah laku, disiplin tu penting. Contohnya tengok Wan-Bissaka. Pada awal musim, Erik ten Hag ni tak mau pun kat Wan-Bissaka ni, tak minat pun dengan Wan-Bissaka ni. Kiranya Wan-Bissaka ni tak ada dalam plan Erik ten Hag pun. Tapi disebabkan Wan-Bissaka ni tak ada lah cepat melenting, tak buat keluar statement dekat social media pun, dia pun siap training. Ada video dia training lah. Dia training 1-2 untuk menguatkan cara permainan attacking dia kan. Walaupun nampak kelakar, tapi itu effort daripada Wan-Bissaka. Sampai at last sekarang ni, dia lah kita punya the best right back yang kita ada kan. Lepas tu tadi ada lagi berita hangat yang mana Anthony, ada kes pula lebih kurang macam Greenwood melakukan abuse kepada ex-girlfriend dia. Dan yang bestnya sekarang ni, Anthony dah digugurkan daripada skuad Brazil. So tunggu masa macam mana keadaan dan situasi dia dalam skuad Man United. Anthony ni sebenarnya pembelian yang menggantikan Greenwood, tapi dia pun terpalit dengan isu yang sama. So apa makna pembelian Anthony ni? Dah lah performance dia tak begitu menggembirakan, and then dia pula buat perangai kan. Man United season ni memang aku ingatkan semakin better tapi semakin parah. Dengan pemilik MU Glazer pun tak jadi nak jual Man United dah. Awal-awal tu aku ingat dah rancak dah, sampai Sheikh Jassim tu bid 6 bilion untuk beli Man United, pun kena reject juga dengan Glazer ni. Lalah Glazer kata dia nak 10 bilion. Memang gila lah Glazer ni. Salam takziah kepada kelab Man United. Memang sangat suka dalam menjadi fan Man United ketika ini. Dalam mana kita tengah kalah, kena lepak gua selama 2 minggu pula tu. Sebab ada international break hujung minggu ni. Alright, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih yang stay sampai habis video. Aku rasa tak ramai pun yang akan tengok video lama-lama, tapi untuk hampa yang berjaya kekal sampai habis video, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Selain di YouTube, aku juga ada platform Jaslin Football di TikTok, yang mana dekat situ game-game penting, game-game yang menjadi perhatian aku akan buat live dan kita boleh watch along sama-sama. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Yang belum subscribe, kerana subscribe itu percuma tapi mampu menaikkan satu nama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.